Dalam setahun, berapa kali anda akan servis kereta anda? Terutama tukar minyak enjin. Dan biasanya, macam mana kamu akan pilih sebotol minyak yang sesuai untuk masuk ke dalam enjin kereta anda? Dengan memilih harga, jenama, atau viscosity yang sesuai untuk kereta anda. Sampai sini mungkin ada orang tanya, viscosity? Apa itu viscosity? Dan terutama nombor-nombor di depan tong ni, seperti yang ada di tong ini, boleh nampak SAE 10W40. Apa ini nombor agak confused kan? Saya rasa ramai juga akan berconfuse dengan nombor-nombor seperti ini. Dan apa itu viscosity? Jom mari kenali enjin kereta anda. Dan hari ini kita nak belajar apa itu viscosity dan terutama nombor yang di depan tong seperti ini. Jadi kepada sesiapa yang faham terms viscosity ni, sila komen di bawah. Okay? Viscosity. Perkataan viscosity ni saya rasa ramai orang mungkin tidak pernah dengar, atau kurang faham, atau confused pun ada. Okay? Apa itu viscosity? Okay, senang kata kita buat satu kesimpulan. Macam mana kita nak ukur laju sebuah kereta? Kita ukur dengan kilometer per hour atau kilometer sejam, kan? Atau macam mana kita nak ukur berapa jarak yang kita boleh gerak dalam seliter minyak? Dan itu kita akan tulis atau kita ukur dengan berapa kilometer / 1 liter. Betul tak? Itulah ada sukatan dia. Macam mana kita nak ukur berat? Kita ukur dengan gram atau kilo. Dan macam mana kita nak ukur cecair? Biasa kita ukur seliter 2 liter. Itu liter atau gram atau kilo itu, kilometer per hour itu, semua adalah sukatan, bacaan sukatan dia. Dan macam mana kita nak ukur kalau sesebuah cecair, penggerakan dia macam mana kita nak tahu dia punya penggerakan itu laju ke, lambat ke, slow ke, macam mana? Itulah viscosity. Viscosity sebenarnya adalah satu sukatan untuk kepekatan cecair. Senang kata, dia ukur cecair itu pekat atau cair. Okey? Macam mana nak cerita kalau kita cakap cecair yang pekat atau cair? Senang kata, kita guna sesuatu yang paling kita biasa tahu. Susu pekat dan susu cair. Dua-dua pun susu Dua-dua pun susu, tapi satu susu pekat, satu susu cair. Kalau kamu tuang dua-dua sekali, kamu akan nampak susu pekat dia lebih, penggerakan dia lebih perlahan, kan? Dan susu cair penggerakan dia laju, pasal dia punya cecair itu lebih cair. Apabila penggerakan susu cair itu lebih laju, maka viscosity-nya, bacaan viscosity-nya lebih rendah. Misalnya, dia akan jadi 10. Dan apabila susu pekat, penggerakan dia lebih perlahan, viscosity-nya lebih perlahan. Betul tak? Dan bacaan viscosity-nya akan jadi lebih tinggi atau lebih pekat, iaitu seperti yang ini, 15W. Dan viscosity itu adalah sukatan untuk cecair, penggerakan cecair itu. Jadi viscosity ada apa kaitan dengan minyak enjin seperti di ada depan minyak tong ini, SAE 10W40. Apa kaitan viscosity dengan nombor ini? Jom kita belajar lagi. Biasa kita di tong minyak kita akan nampak tulisan macam ni, SAE 10W40. Seperti yang kamu akan nampak di JTS Gold. Jadi apa itu SAE? Apa itu 10W? Dan apa itu 40? SAE bermakna Society of Automotive Engineer. Ini adalah satu pertubuhan engineer yang mereka cipta atau belajar atau study tentang minyak. 10W ini adalah keadaan viscosity kepada minyak ini semasa sejuk. W ini bermakna winter, waktu atau musim sejuk. Okey, itu yang dimaknakan winter dalam bahasa Inggeris ya. Jadi 10 viscosity ini adalah semasa
dia di suhu sejuk atau suhu semasa, tanpa panas, tanpa engine start, viscosity-nya adalah 10. Atau kita panggil cold start, apabila engine tu tidak start dan masa kita nak start, minyak itu ada di keadaan 10 W atau viscosity 10. Apabila jentera atau enjin telah dipanaskan, minyak itu akan disukat pada suhu 100 darjah Celsius dan minyak itu akan jadi 40 viscosity. Nah, ini bermakna minyak itu dia akan bertindak atau akan menjadi lebih pekat, walaupun sebenarnya cecair itu jadi lebih cair, tapi keadaan dalam molekul-molekul itu akan bertindak sebagai lebih pekat dan viscosity itu akan turun. Dan bacaan viscosity itu akan naik apabila viscosity dia turun dan dia akan menjadi 40. Jadi lebih senang dikatakan, kalau apabila kamu nampak sesebuah minyak itu bertulis seperti JTX ini, dia tulis 10W40, bermakna semasa enjin tu di keadaan tiada start dan akan start, minyak itu akan bertindak sebagai 10 viscosity. Okey? Dan apabila enjin sudah di start dan dipanaskan, minyak itu akan bertindak sebagai viscosity 40. Apabila minyak di tahap suhu yang tinggi, dia akan cair. Ini semua orang tahu. Dia macam minyak masak jugalah. Apabila dia dah dipanaskan, dia akan cair. Sama juga minyak enjin. So, apabila minyak itu di suhu yang tinggi, dia akan jadi cair. Jadi dia tak akan bagi satu perlindungan yang baik untuk komponen-komponen dalam enjin itu. Jadi macam mana? Di sinilah engineer yang pakar, yang bijaksana, mereka mencipta dan ubah suai molekul-molekul di dalam minyak enjin ini. Macam mana mereka buat? Mereka ubah atau modify molekul-molekul ini, dia akan ikut suhu semasa dan dia akan bertindak menjadi lebih pekat. Jadi walaupun dia punya bacaan dalam minyak itu seperti dia 10W ni sebenarnya adalah minyak yang halus, apabila dia dah panas dalam 100 degree Celsius, dia jadi 40 viscosity. Jadi molekul-molekul dalam minyak itu akan jadi macam lebih pekat dan dia akan bertindak sebagai viscosity 40. Dan disitulah dia bagi perlindungan yang terbaik untuk komponen-komponen enjin anda. Jadi macam mana dengan penerangan terms viscosity ini? Saya rasa kamu semua dah faham. Dan jangan lupa, kita juga kena faham apa itu bacaan di tong minyak ini. Seperti minyak JTX ini, ada SAE 10W40 dan ada juga JTX 1000 rate ni juga ada SAE 15W40. Dengan memahami semua ini, jadi selepas ni kamu ke workshop untuk servis kereta, jangan lupa guna kepakaran kamu dan memahami, tunjuk mekanik itu, kamu faham apa itu viscosity atau bacaan di depan tong minyak ini. Okey? Pilih minyak yang betul dan tidak merosakkan enjin kereta anda. Alright? Mungkin ada yang kata salah pilih minyak. Tapi bagi kami, kalau kamu pilih minyak yang lebih pekat daripada apa yang recommend, itu tak ada masalah sebenarnya. Itu bagi protection yang lebih bagus daripada kereta anda. Hanya kalau kamu pilih minyak lebih halus dari apa yang direkomend dalam owner manual, itu mungkin lebih bahaya. Kerana apabila minyak itu lebih tipis atau nipis, penggerakan dia lebih laju, dia tak dapat bagi perlindungan sepenuhnya kepada komponen-komponen enjin anda. Jadi, kena berbijak untuk memilih minyak yang sesuai untuk enjin kereta anda. Alright? Kami harap video hari ini mendatangkan manfaat kepada kamu semua. Dan kalau kamu juga fikir begitu, jangan lupa share kepada kawan-kawan anda. Dan bagi semua orang tahu memahami apa itu viscosity dan apa itu bacaan di depan tong minyak yang kita biasa kena beli minyak untuk servis kereta kami semua. Okay? So, kita jumpa di next video. Kalau ada apa-apa soalan, jangan lupa komen di bawah. Dan boleh cerita juga apa yang kamu ingin tahu tentang sesebuah minyak. Okay? Mungkin kita akan buat lagi next video. Sekurang-kurangnya kita boleh jawab soalan kamu dalam next video. Okay?
Kita jumpa di next video. Jumpa lagi. Thank you.